من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا بين يدي الساعة ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه. ثم أما بعد. Yang berbahagia tuan-tuan imam, para pegawai masjid, ahli-ahli, tuan-tuan kuasa masjid, saya muliakan tuan-tuan, puan-puan, ada juga saya adukan sahabat-sahabat Amin yang berada dalam zon selatan ini, kaum muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya, marilah kita semua sama-sama melafazkan rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan pada malam ini. Malam ini, tuan-tuan dan puan sekalian, kami dari dalam mahir sini ada sedikit usrah ataupun pertemuan dengan amil-amil dalam karya-karya di zon selatan ini. Ada di dalam 19 dan ala-ala kami damai ke masjid tuan-tuan. InsyaAllah subhanahu nanti ada sedikit pertemuan, jadi eloklah ala-ala ada di sini kita berkongsi satu dua perkara. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya nak kongsi satu perkara yang berkaitan dengan mukaddimah kepada tafsir, di mana saya yang merujuk kepada surah yang digolongkan dia daripada kalangan surah Makkiyah, yaitu kita nak bincang sedikit tentang surah At-Takwir. Surah At-Takwir, kalau nak merujuk kepada mushaf, tuan-tuan boleh buka pada muka surat 586. Muka surat 586 ataupun siapa telefon boleh tengok juga. Kita akan tengok sebuah sedikit tentang apa yang nak disampaikan di dalam surah At-Takwir yang kita akan bincang pada malam ini. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebelum kita bincang tentang surah At-Takwir ini, satu hakikat yang kita kena percaya tuan-tuan dan puan sekalian, iaitu setiap perkataan-perkataan yang Allah Subhanahu wa taala gunakan di dalam sesuatu susunan daripada ayat-ayat Al-Quran itu mempunyai makna dan juga mempunyai sebab yang begitu besar. Setiap daripada perkataan-perkataan yang Allah Subhanahu wa taala gunakan ataupun yang Allah Subhanahu wa taala terkib, bahasa Arab disebut terkib, iaitu yang disusun, yang ada dalam ayat-ayat Al-Quran, dia mempunyai makna yang begitu besar dan begitu mendalam. Apatah lagi bahasa Arab itu sendiri, dia ada maksud-maksud yang terperinci ataupun spesifik dalam sesuatu daripada perkataan-perkataan bahasa Arab. Satu perkataan yang Allah guna mempunyai makna yang begitu mendalam. Kenapa demikian tuan-tuan dan puan? Kita tahu Al-Quran adalah merupakan kalamullah al-munazzal ala qalbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Al-Quran merupakan kata-kata Allah yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran kata-kata Allah yang tak diubah oleh baginda Nabi. Apa jua yang disampaikan oleh Jibril alaihi salam, itulah yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Setiap perkataan tak jatuh satu huruf pun, semuanya disampaikan oleh baginda Nabi. Dan sebab itu kita baca sampai ke hari ini, tak ada satu pun. Berbeza mungkin dengan kitab-kitab yang lain yang berlaku perubahan. Bukan sekat orang biasa-biasa yang ubah. Kita orang biasa adalah yang ubah, mungkin yang jahil, yang tak hafal. Tetapi kitab-kitab terdahulu diubah oleh golongan ulama-ulama mereka, pendeta-pendeta mereka yang mengubahkan. Jadi disebutkan dengan taharifat, yang mereka melakukan penyelewengan, mengubah maksud-maksud, mengubah perkataan-perkataan. Sebab mereka ingin menyembunyikan hakikat dan juga kebenaran yang sepatutnya mereka sampaikan tapi diubah. Yang sepatutnya mereka sampaikan tapi diubah. Macam ada satu contoh kisah Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Bani Israel. Ini kita sekali berbincang pasal Israel kan, Israel. Kita kena hati-hati juga sebab Israel asalnya ialah nama kepada baginda Nabi Allah Ya'qub. Jadi kita tak boleh sebut Israel sebenarnya nama. Yang kita boleh sebut mungkin bangsa Bani Israel mungkin. Allah ketika mana bagi tahu kepada bangsa Bani Israel untuk bangsa Bani Israel masuk ke bumi Mesir selepas mereka ni berada dalam satu kesesatan yang lama, nak keluar daripada, nak pergi masuk ke bumi Mesir. Allah suruh bila mereka masuk ke bumi Mesir, Allah kata faqulu hiqqatun naghfir lakum khatayakum. Allah perintah untuk mereka ni sebut hiqqah. Hiqqah ni bahasa Arab yang bermaksud talab al-maghfirah. Allah suruh dia mohon ampun. Nak masuk ke Mesir tu boleh masuk, tapi Allah perintahkan mereka ni untuk sebut hiqqah. Hiqqah iaitu memohon ampun. Tapi dia berubah daripada sebut memohon ampun, dia berubah kepada hiqqah. Hiqqah dia berubah jadi hiqqah. Asalnya ha qaf ha ta ta. Ha ta ada satu ta mabutah, dia boleh jadi hin ha nun ta ta mabutah. Hiqqah. Hiqqah itu maksudnya memohon gandum, minta gandum. Asalnya minta ampun, tukar jadi minta gandum. Dia pun nak ubah setiap perkataan-perkataan. Sebab itu Allah kata dalam Al-Quran, "Fabaddala alladziina zalamu qawlan." Allah Subhanahu Wa Taala telah beritahu, telah melakukan perubahan perkataan. Jadi tuan-tuan sekalian, kita kena faham dulu bahawa setiap perkataan yang ada merupakan perkataan yang begitu tepat. Jadi kita nak tengok apa dia message yang nak disampaikan dalam surah At-Takwir. Surah At-Takwir tuan-tuan sekalian, dia merupakan salah satu daripada surah Makkiyah, surah yang diturunkan sebelum daripada peristiwa hijrahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makkiyah artinya turun sebelum hijrah, bukan turun di Mekah. Sebab sebagian daripada ayat-ayat Quran tak turun di Mekah, tak turun di Madinah. Bila sebut Makkiyah artinya sesuatu daripada surah itu diturunkan sebelum daripada peristiwa hijrahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dinamakan surah At-Takwir ini dengan nama At-Takwir? Kenapa dinamakan dengan At-Takwir? Sumiyat surah At-Takwir biftitahiha biqaulihi ta'ala idza asy-syamsu kuwirat. Dinamakan surah At-Takwir ini adalah kerana pada permulaan ayat yang pertama dalam surah At-Takwir itu adanya firman Allah yang Allah sebutkan idza asy-syamsu kuwirat, iaitu tatkala matahari digulungkan. Kuwirat ala wazni fu'ilat. Kuwirat ni artinya yang digulung. Bukan dia gulung kita ni, tapi digulungkan. Digulungkan artinya ada sesuatu, ada yang menggulungkan. Dalam bahasa Arab dipanggil fa'il. Fa'il. Fa'il ni pelaku, orang yang buat. Tapi ayat ni betul besar itu yang nampak ni perkataan yang digunakan begitu tepat. Allah kata idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulungkan.
dipanggil fi'il bina majhul, yaitu apabila matahari digolongkan, artinya ada yang menggolongkan. Ada yang menggolongkan, yaitulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menggolongkan matahari. Sebab itu namanya disebutkan dengan surah Takwir, surah pergolongan ataupun surah golong, surah matahari yang digolongkan. Itu maksudnya, matahari yang digolongkan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, surah ini tuan-tuan dan sekalian, surah yang dia menceritakan beberapa benda yang ada kaitan dengan surah-surah sebelumnya. Dari surah tertib, surah At-Takwir ini dia terletak selepas daripada satu surah, yaitu surah Abasa. Surah Abasa. Surah Abasa ini ada satu riwayat yang mana baginda Nabi SAW satu ketika Nabi sedang berdakwah kepada ulama Quraisy, kepada pemimpin-pemimpin Quraisy. Masa Nabi tengah berdakwah kepada pemimpin-pemimpin Quraisy, antaranya Utbah bin Rabi'ah, seorang pemimpin Quraisy. Nabi dakwah ni, Nabi buat benda yang penting, berdakwah. Tengah-tengah Nabi berdakwah, datang seorang sahabat namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum, seorang sahabat Nabi yang buta. Dia tak tahu mana-mana, dia gelap. Dia buta. Orang buta ni, dia mana tahu apa yang ada di luar. Kalau siapa yang kenal dengan orang buta ni orang yang keyakinan dia tinggi. Siapa yang ada pengalaman, kalau ada adik kawan-kawan dia buta ni, orang buta ni keyakinan diri dia sangat tinggi. Kalau dia tak yakin, dia kena jalan. Orang buta ni memang keyakinan dia tinggi. Dia bukan kira siapa, dia berani cakap sebab dia tak nampak. Kalau kita cakap, kita tengok orang apa, mata muka orang, tengok macam mana. Sebab kita akan nampak kita sensitif dengan benda perubahan muka orang, kita sensitif dengan macam mana reaksi orang dekat kita. Itu kebiasaan kita manusia. Dan itulah yang berlaku kepada baginda Nabi. Abdullah bin Ummi Maktum, dia buta, dia tak tahu Nabi tengah berdakwah. Dia kata, ya Rasulullah, alimni bima 'allamaka Allah. Wa Rasulullah, kau ajarkan kepada aku dengan apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Nabi di tengah sibuk, dia diulang sebut, dia karrar birra, dia mengulangi perkataan itu. Saya kata kena dengan orang buta ni memang macam tu. Dia kuat, dia yakin dia. Tapi dia ada masalah. Orang buta dia ada masalah. Kalau orang piak muda dia ada masalah. Dia ada masalah. Masalah dia apa? Dia takut orang ambil barang dia. Dia masalah itu juga. Kalau orang pergi tempat dia susah. Dia susah hati. Dia takut barang dia hilang. Kami ada guru sini. Guru orang buta kan, kita ada bersama dengan satu rumah kebajikan, rumah level di kanan. Ada kata kita ada tok tempatkan seorang ibu tunggal yang ada masalah suami isteri, tok di situ jadi buat dia pun ibu tahu semua. Tok seorang ibu tunggal bukan tak boleh buat apa pun. Tak boleh lah, dia pun takut kok barang dia hilang. Itu orang buta. Abdullah bin Ummi Maktum dia kata Nabi sedang berdakwah, maka dia ulang. Nabi sallallahu alaihi wasallam abasa wa tawalla. Dalam riwayat ini, dalam Al-Quran ini Allah sebutkan Nabi masam muka dan memalingkan wajah baginda. Allah tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surah Abasa ini, lepas surah Abasa, surah At-Takwir. Yang kita bincang ni surah selepas surah Abasa. Surah Abasa sebelum surah At-Takwir. Ada kaitan di antara dua surah ini. Apa kaitannya? Tudahkul minas surataini ahwalul qiyamah wa syahadiduha. Dalam surah Abasa dan juga surah ini, surah At-Takwir ini ada menceritakan tentang hal keadaan akhirat. Dalam surah Abasa sebut, dalam surah ini pun ada sebut tentang hal keadaan akhirat. Yang mana tuan-tuan dan puan sekalian, dalam surah Abasa Allah sebut dalam ayat yang ke 20
sampailah ayat yang ke-42 menceritakan tentang hal keadaan hari kiamat. Dalam surah ni juga, surah At-Takwir juga, tuan-tuan dan puan, Allah menceritakan daripada awal surah ini pun dah cerita tentang hari kiamat. Tadi tak hujung surah Al-Abasa, hujung dia cerita tentang hari kiamat. Tapi dalam surah ini, dalam surah At-Takwir, surah Idza Syamsu Kuwirat, daripada ayat nombor 1, dia telah mula menceritakan tentang hari akhirat, hari kiamat. Satu hari yang begitu besar, yang begitu penting, yang pasti berlaku. Dalam surah Al-Abasa Allah cerita bila berlakunya kiamat, manusia akan datang. Dan cerita nak berlaku macam mana hari kiamat yang manusia akan mai dibangkitkan pada hari kiamat tersebut. Allah mula cerita dalam surah At-Takwir ini. Dalam surah Al-Baqarah Allah cerita hari kiamat sekian akan berlaku. Manusia kena berjumpa, kena bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mai surah At-Takwir ini mula-mula buka saja Allah Subhanahu wa taala telah mula menceritakan, mula buka Idza Syamsu Kuwirat, tatkala matahari digulingkan. Matahari itu Allah gulung matahari itu. Tuan-tuan bayangkan matahari yang besar ni, Allah gulung matahari tersebut. Gulung ni selalu benda apa? Kalau benda gulung ni selalu benda apa? Benda lepak. Gulung ni benda lepak, kalau kita boleh gulung. Matahari ni lepak ke tak lepak? Matahari tak lepak. Maksudnya Allah telah menjadikan semua itu dalam surah Lail, sebagai contoh dalam surah An-Naba. Allah cerita bila berlaku kiamat, Allah kata inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fi suri fatatuna afwaja. Kemudian Allah kata wa futihatis samaa fakanat abwaba. Allah kata dibukakan lagi dengan pintu-pintunya, buka. Dan Allah kata wasuyiratil jibal fakanat saraba. Gunung kanan pula Allah hamparkan dan menjadi umpama fata morgana. Fata morgana ni satu dataran yang begitu luas, nampak di hujung. Tak nampak di hujung, seluas mata memandang. Nampak macam dekat, dia dekat jauh lagi. Seolah-olah begitu. Maka matahari digulungkan. Daripada besar matahari, maka matahari menjadi lebihan, dan akhirnya matahari itu digulungkan. Kemudian tuan-tuan sekalian, kita nak tengok apa yang surah ini cerita kepada kita. Surah ini menceritakan kepada kita tentang, pertama sekali, dia menceritakan tentang satu aqidah yang begitu penting. Ta'allaqu bil aqidah. Surah At-Takwir ini cerita tentang satu bab aqidah yang begitu penting, yaitu beriman kepada hari kiamat. Satu bab yang begitu penting yang diajak dalam surah At-Takwir ini, iaitulah keimanan kita kepada hari kiamat. Kalau kita rujuk dalam Al-Quran, banyak ayat-ayat Al-Quran ini disebut yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Bila sebut, Allah selalu sebutkan kandungan beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat. Pasal apa selalu Allah kaitkan beriman kepada Allah dengan hari akhirat? Sedangkan iman, rukun iman ini ada apa? Ada apa beriman tak? Pertama sekali kepercayaan kepada Tuhan. Nombor 2, kesetiaan kepada raja dan negara. Bukan, itu rukun negara. Al-iman billah, pertama beriman kepada Allah, beriman kepada kita, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhirat. Ada 6. Tapi kenapa selalu dalam Al-Quran digantikan bila sebut iman kepada Allah, dikait dengan iman kepada hari akhirat? Awak yang lain tak penting kan? Yang lain semua penting. Sebab
calculation ataupun cara kira 6 tolak 1 dia tak jadi 5 dalam rukun iman ni. Dia akan jadi 6 tolak 1 jadi kosong. Tak percaya satu pun jadi kosong lah. Rukun iman ni 6 tolak 1 jadi kosong pun. Dia kena jumlah, kena beriman dengan kesemua. Tapi apa pasal bila sebut iman kepada Allah seluluh kan dengan iman kepada hari akhirat? Seluluh tak? Seluluh ni selalu saya orang lagi, orang Melayu tak tahu lah seluluh ke tak. Tapi asal saya tak faham seluluh ni. Beriman kepada hari akhirat digantikan dengan beriman kepada Allah, sebab dengan beriman kepada hari akhirat menjadikan manusia isti'dadan lah, menjadikan manusia bersedia kepada hari akhirat itu. Itu maksudnya. Bila sebut iman pada Allah, iman pada hari akhirat, menjadikan manusia isti'dadan lah, menjadikan manusia bersiap sedia kepada hari akhirat tersebut. Jadi sebab itu selalu disebutkan dengan keadaan demikian. Jadi yang pertama sekali dalam surah ini dia mengajarkan tentang akidah keimanan kita kepada hari kiamat, min ahwali, daripada hal keadaan hari kiamat, yang mana wa tuthbitu anna al-Quran al-Karim munazzal 'inda Allah Ta'ala, seperti mana Al-Quran yang telah diturunkan daripada sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang nombor 1. Nombor 2, surah ini tuan-tuan sekalian. Surah ini dia menceritakan tentang hari kiamat secara spesifik, secara detail, mencerita kiamat ini akan jadi apa. Yaitu tuan-tuan sekalian, daripada ayat yang pertama sampai ayat 14. Ayat nombor 1 sampai ayat 14 ni dia menceritakan secara terperinci apa yang nak jadi pada hari kiamat, yaitu min taghayyurati kauniyati gharibah, yaitu perubahan penciptaan Allah yang pelik-pelik yang akan berlaku apabila berlakunya hari kiamat kelak. Apa dia? Ayat 1 hingga ayat 14. Ayat 1 hingga ayat 14. Ayat 1 Allah kata, apabila matahari digulung, matahari akan digulung. Nombor 2, wa idzan nujumu kadarat, dan apabila bintang-bintang jatuh. Bintang-bintang jatuh. Kita keluar sekejap lagi, tapi orang tak nampak lah sebab malam ni hujan. Tadi hujan kan, susah tak nampak lah, kita nampak kira. Kita keluar malam-malam yang cerah ni, kita akan nampak bintang. Waktu itu saya pergi tengok tempat kepada observatorium di Seri Universiti di Yogyakarta, Indonesia. Dia cerita lah di tempat tu tempat untuk kaji bintang-bintang ni, planet-planet ni. Dia tak kata saya, dia kata boleh jadi sebagian daripada bintang-bintang yang kita tengok ni, yang Allah ni nampak cahaya kan, boleh jadi bintang tu mati lah. Bahasa Arabi kita bintang tu bagus lah. Boleh jadi bintang mati tu, air tak dulu, tapi cahaya dan sebarang ni ada lagi, dia belum mati lagi cahaya. Cahaya dengan bunyi mana lagi laju? Siapa belajar sains, dia akan tahu cahaya lagi laju daripada bunyi. Buktinya cuba tuan tengok kilat. Dia kilat dulu kan dia bunyi bom dulu. Dia kilat dulu baru dia bom kan. Tak cahaya yang laju tu pun tuan-tuan sekalian, sebagai daripada bintang-bintang tu telah pun mati ribuan tahun dulu, tapi cahaya yang masih lagi ada pada sebab cahaya tu tak sampai habis. Punyalah Maha luas pencipta Allah SWT. Esok-esok bintang-bintang kadar, bintang-bintang yang nampak hebat-hebat tu akan berjatuhan, jatuh. Ayat dia bilang kata kadar, artinya bukan jatuh. Kadar ni dia bukan jatuh sekali, dia jatuh. Maksudnya saling berjatuhan. Itulah perkataan yang Allah guna ni sangat menarik. Nujum inkarat. Inkarat ni dia bukan jatuh sekali pun. Kalau macam kita katalah kita buat rumah kita siling ontuh semua.
Dah. Ni cerita bintang pada hari kiamat nanti. Dia jatuh satu sini tu sana tu. Maksudnya dia rosak dan jatuh saling berjatuhan. Nomor 3 Allah kata, wa idzal jibalu suyirat, dan apabila gunung ganang telah hancur, dan apabila wa idzal isharu utilat, Allah kata dan apabila unta-unta yang bunting, yang anak-anak, yang hamil ni ditinggalkan. Unta yang sedang bunting ditinggalkan. Apa maksud ayat ni? Ayat ni maksud dia adalah pada zaman tu, waktu turun ayat Al-Quran ni, zaman Nabi, unta yang sedang bunting, unta gemuk yang sedang bunting ni adalah benda yang sangat-sangat berharga. Tak ada orang tinggal. Jadi kalau kata lagi berlebu tu tengah bunting, tak tinggal. Tak tinggal. Tengok kan, jaga ku ambil tambah dekat-dekat nak apa? Dekat-dekat nak ayam korban lagi tengok. Kita duk angan-angan nak makan korban. Angan-angan kasi satu kampung lah angan-angan. Tengok orang mencuri. Orang mencuri. Kalau bahasa kita ni, kita katalah harum mani. Kalau kata dah harum mani, jadi Allah katalah belum ada harum mani. Tanam harum mani. Duk nampak kan kita harum mani. Tiba-tiba sahur jadi itu. Harum mani orang mencuri. Orang tak tinggal bila berhenti orang tak tinggal. Tapi isu-isu di hari akhirat kelak, apabila berlaku kiamat, semua daripada unta-unta yang berharga tadi utilat. Orang tinggal, orang tak perhatian, tak ada bagi perhatian kepada benda-benda ni. Sebab apa? Sebab lebih penting untuk menjaga keselamatan diri pada masa tersebut. Kemudian Allah kata yang kelima, wa idzal wuhushu husyirat, dan apabila binatang-binatang dia dikumpulkan, binatang-binatang selain daripada manusia darah mula keluar. Nak kiamat ni darah keluar. Ada hadis Nabi yang Nabi kata la taqumu sa'ah, tidak berlaku kiamat sehingga keluarnya sittatan min alamat. Jika keluar 6 alamat, salah satunya adalah apa? Dabah, pedihnya binatang-binatang buas. Yang keenam Allah kata wa idzal biharu sujirat, dan apabila bihar ni artinya lautan. Sujirat artinya lautan dipanaskan dengan menggelegar. Ini kalau kita tengok ujung-ujung orang suruh pergi mana, cuti-cuti orang suruh cuti Pilang Kahwin, ada yang kita jom kita cuti-cuti di Pulau Pinang. Pergi apa? Nak ambil angin laut. Masa apa? Sejuk angin laut ni. Dekat-dekat nak kiamat nanti, apa berlaku? Air tersebut menjadi panas. Panas. Air menjadi panas. Kemudian yang ketujuh Allah kata, wa idzal nufusu zuwijat. Masa tu dia kata roh dipertemukan. Roh dipertemukan dengan apa? Dipertemukan dengan jasad. Allah bagi tahu hakikat kebanyakan daripada roh masa tu, semua roh akan dipertemukan dengan jasad mereka. Dalam keadaan jasad tu besar kemungkinan tinggal sikit ataupun telah sebati menjadi tanah. Itu dalam surah Al-Hasyr, surah Hasyr Allah sebutkan tentang bila dah jadi manusia akan jadi tanah. Masa itu bahkan dalam surah An-Naba Allah beritahu perkataan yang disebutkan oleh orang-orang kafir. Orang kafir ni bila dia isu-isu dari akhirat kelak, dia kata apa? Ya laitani kuntu turaba fayaqulul kafir ya laitani kuntu turaba. Orang kafir perkataan yang dia akan sebut, dia kata aduhai celakalah, alangkah baiknya kalau dulu aku di dunia ni aku menjadi tanah. Sebab apa? Sebab manusia semua akan menjadi tanah.
Bila Allah guna perkataan nasyr, Allah kata bila hari kiamat manusia akan berkembang. Kembang ni bukan kembang daripada masuk kembang ni apa? Bila sebut kembang ni daripada kecil jadi besar, betul tak? Dia tak bagi kembang kalau daripada besar jadi kecil, itu mengecut. Dia berkembang ni daripada kecil jadi besar. Daripada kecil jadi besar, dia bagi berkembang. Allah kata dalam Al-Quran, yang saya suruh yang akhirat adalah manusia akan datang dalam keadaan berkembang. Kembang macam mana ni? Daripada tulang dia berkembang kembali menjadi manusia. Roh bersatu dengan jasadnya. Kemudian yang ke-8 Allah beritahu, wa idzal mawudatu su'ilat, dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikuburkan hidup-hidup ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, kenapa, di atas dosa apa dia dibunuh. Ini cerita ni sebab Allah nak mengingatkan kepada bangsa Quraisy masa itu yang mereka bunuh anak-anak perempuan. Jadi Allah kata, ingat hari kiamat kelak, anak-anak perempuan yang kamu bunuh itu pun akan ditanya, kenapa dia dibunuh. Kemudian yang ke-10 Allah kata, wa idzas suhufu nusyirat, dan apabila lembaran-lembaran catatan amal dibuka dengan seluas-luasnya. Ini semua cerita spesifik secara detail apa yang akan berlaku pada hari kiamat kelak, yang mana akhirnya Allah kata wa idzas samaa'u kushitat, dan apabila langit itu dilenyapkan, wa idzal jahimu su'irat, dan apabila neraka jahim itu dinyalakan. Ni semua cerita-cerita kata apa? Cerita-cerita terperinci yang akan berlaku di hari akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam surah ini bermula daripada ayat 15 sampai ayat 25. Ayat 15 sampai ayat 25. Ayat 15 sampai ayat 25 dia menceritakan thumma tatahaddathan 'anil Qur'ani wa tanzilihi min Allah biwasitati Jibril al-amin 'ala qalbi Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ayat 15 sampai ayat 25 ni ada 10 ayat. 10 ayat ni dia cerita apa sahaja? Cerita tentang hakikat Al-Quran yang diturunkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa cerita Al-Quran ni? Allah kata, fala uqsimu bil khunnas al-jawaril khunnas wal layli idza as'as was subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim. Allah kata, Allah sebelum Allah nak sebut ayat 19 tu, Allah mula dengan ayat 15 ni. Allah bil'ab. Bil'ab ni Allah mula cerita beberapa sumpah. Allah bersumpah sebelum Allah nak sebut ayat 19. Allah sumpah dulu. Allah kata, aku bersumpah demi bintang-bintang. Aku bersumpah demi bintang-bintang yang beredar dan terbenam. Demi malam, aku bersumpah demi malam yang larut. Dan aku bersumpah demi waktu subuh yang mana fajar telah menyisir. Sesungguhnya innahu laqawlu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh Rasul yang mulia, iaitu utusan yang mulia, Malaikat Jibril alaihissalam. Allah nak cerita tentang Al-Quran. Al-Quran ni, Al-Quran merupakan betul-betul disampaikan oleh Rasulun Karim, oleh seorang Rasul utusan. Rasul di sini artinya Malaikat Jibril alaihissalam, bukan Rasulullah, tapi Jibril alaihissalam. Dalam Al-Quran, Al-Quran tengok Allah tak panggil Nabi dengan Ya Muhammad. Allah tak panggil Nabi dengan nama Ya Muhammad. Allah tak panggil. Biasanya tersebut Rasul tu biasanya ditujukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya tuju kepada Nabi. Tapi ada sebagian daripada perkataan Rasul dalam Al-Quran merujuk kepada Jibril. Walaupun kebanyakan
perkataan Rasul dalam Quran merujuk kepada baginda Rasulullah, tetapi dalam ayat ini Rasul di sini adalah utusan Allah yang berarti malaikat Jibril alaihi salam. Okey, kemudian ayat 20 sampai ayat 25 tu semuanya menceritakan tentang kebenaran dan hakikat daripada Al-Quran. Okey. Yang ketiga ni yang terakhir, surah ni ditutup dengan bibayani dhalalil musyrikin. Menceritakan Al-Quran dalam surah ni, Al-Quran menutup kisah dalam surah At-Takwir ini dengan menceritakan tentang apa? Tentang kesesatan orang-orang yang mensyirikkan Allah. Di mana dalam Al-Quran menceritakan tentang izah, zikra, menceritakan peringatan kepada semua manusia dan juga jin yang mengharapkan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kena elakkan daripada diri daripada kalangan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 26, ayat 27 sampailah ayat yang terakhir adalah menceritakan tentang apa? Menceritakan tentang kesesatan orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, Al-Imam Al-Wahidi dalam kitabnya Asbabun Nuzul, dia menceritakan tentang sebab turunnya surah ini. Sebab turun surah ini, tak semua daripada ayat-ayat Al-Quran ini ada diriwayatkan sebab turunnya. Sebab Al-Quran ini diturun ala hadbi dhurufi wal waqari'. Al-Quran diturun kerana berlakunya sesuatu peristiwa. Tapi tak semua ayat Quran ada diceritakan sebab turunnya. Tak semua. Cuma surah ini ada. Apa dia sebab turunnya? Dalam satu hadis yang diriwayatkan, yang mana diriwayatkan daripada Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim Al-Ta'alabi, dia menceritakan tentang satu kisah. Dia kata, lamma anzalallahu azza wa jalla liman syaa minkum ay yastaqim. Ketika mana turun ayat liman syaa minkum ay yastaqim, ketika mana turun ayat yang ke-28 daripada surah At-Takwir ini, iaitu bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus. Bila turun ayat ini kepada sekalian, maka Abu Jahal kata, kami yang golongan yang lurus. Abu Jahal ni kata Rasul sebabnya sebelum dia panggil sebagai Abu Jahal, yang bukan nama dia daripada Abu Hakim. Asal dia nama Abu Hakim, orang yang bijak. Memang dia terdiri daripada orang yang bijak. Yang tukar nama dia ni Nabi SAW. Sebab itu kita tidak pakai Abu Jahal, sebab yang tukar nama dia Nabi. Pasal apa dia tukar daripada seorang yang bijak, bapak bijak kepada bapak jahil? Sebab dia tolak dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada bijak menjadi jahil. Abu Jahal kata, bila turun ayat ni, ayat yang Allah kata dalam Al-Quran, dalam surah At-Takwir, liman syaa minkum ay yastaqim, iaitu bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus. Iaitu dia kata peringatan yang daripada Al-Quran ni adalah untuk orang yang ikut jalan lurus. Abu Jahal kata kami ya. Abu Jahal kata faqala Abu Jahal dzalika ilaina in syi'na istaqamna wa in lam nansha' lam nastaqim. Itulah kami kalau kami mau kami akan ikut, kalau kami tak mau kami tak ikut. Maka Allah jawab perkataan Abu Jahal. Allah kata wa ma tasha'una illa an yasha' Allahu rabbul alamin. Allah kata, kamu tidak akan menghendaki dapat menempuh jalan itu kecuali Allah menghendaki. Maka itulah Allah Tuhan semua. Abu Jahal kata, nak ikut petunjuk Allah ni, ikut kami. Kalau kami nak ikut, kami ikut. Kalau kami tak mau ikut, kami tak mengikut. Allah kata tak. Allah kata tidak. Kata Allah, kamu tidaklah menghendaki, sebaliknya Allah lah yang menghendaki. Allah yang menghendaki. Kalau kamu nak pun Allah tak bagi, Allah tak bagi.
Sekitar tu kita buat macam program bagi orang masjid. Buatlah macam pagi buat ni macam tuan-tuan kami semua buat program sana dah orang bawa lagi. Harapan supaya orang tak main pun. Kan? Setengah tu bagi orang itu bagi kebelekat. Bagi kebelekat yang sedang jadi dia bagi kebelekat dengan kasih cakap supaya orang tu main masjid. Saya kata silap bagi saya punya orang. Bagi sedang. Bagi kekapan. Supaya dia mengingat. Kita usaha tu dalam pasal, tapi usaha kita ni tertakluk kepada keizinan Allah SWT. Kalau Allah bukan lagi, apa jadi dia mau, dia tak mau. Dia tak boleh. Jadi tuan-tuan sekalian, itulah tiga perkara yang Allah sampaikan kepada kita dalam surah Takwir. Yang pertama, Allah cerita secara terperinci tentang apa yang akan berlaku pada hari kiamat. Nombor dua, Allah SWT ceritakan tentang kebenaran Al-Quran yang turun kepada baginda Nabi SAW melalui Jibril AS. Sebab itu kita berusaha untuk tadabbur makna-makna Al-Quran, baca Al-Quran dan tadabbur makna dia supaya kita dapat inspirasi daripada tadabbur tersebut. Nombor tiga, daripada surah ini menceritakan kepada kita tentang kesesatan orang-orang yang mensyirikkan Allah SWT. Dan bahkan berlakunya jawapan apabila orang-orang yang mensyirikkan Allah itu kami ikut kami. Maka Allah itu menjawab, Allah yang mengenai kita mensyirikkan. Memang Allah yang mengenai kamu mensyirikkan. Kalau kamu tidak pernah usaha untuk nak mendekatkan diri kamu kepada Allah SWT. Tuan-tuan dan sekalian, maka inilah sedikit yang kita nak sampaikan dalam pertemuan kita pada malam yang berbahagia ini. InsyaAllah ta'ala ada kesempatan kita bertemu dalam pertemuan kita yang akan datang, yang baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang lemah daripada kelemahan saya sendiri. Aku qul hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hadi ila sawa'is sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.